Yep, kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada penonton-penonton masih lagi kekal bersama kami. Dan jangan lupa untuk letakkan komen-komen anda juga di ruangan Facebook Live TVS dan juga Facebook Sejahtera Asia. Sebab topik kita, sistem ERP. Apa yang dikatakan dengan sistem ERP ini boleh memudahkan bisnes usahawan di Sarawak? Dengar-dengar kata sistem ERP ini dipanggil sebagai Enterprise Resource Planning. Jadi, kita nak bersama juga dengan orangnya, orang kata yang boleh menerangkan apa itu sistem ERP. Jadi selamat pagi, selamat datang kepada Encik Syed. Apa khabar? Selamat pagi Encik saya Hazrul Afif. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Baik, bila bercakap tentang sistem ERP ni kan bercakap tentang memudahkan usahawan bisnes Sarawak. Apakah yang dimaksudkan memudahkan bisnes Sarawak ni sebenarnya? ERP adalah sistem yang kita nak membuat semua orang mengikut SOP tersendiri. Maksudnya SOP sesuatu syarikat. Setiap syarikat yang baru ataupun yang besar, dia mempunyai, kita kena membuat satu peraturan ataupun satu flow kerja untuk kita memudah cara sesuatu perniagaan. Sebab sebelum ni Encik Syed dia ada buat ambil gambar dekat convocation di UiTM. Itu yang pertama. Yang kedua viral juga dekat Kuching pesta gambar raya di Dewan Serbaguna Gita yang mana warga emas tak payah nak naik tangga pergi ke studio, settle satu masalah. Masalah yang kedua tak payah tunggu lama sebab ada sistem nombor giliran. Dari mana tanya idea dan macam mana dapat inspirasi untuk buat sistem ini membantu menyelesaikan masalah? Okey. First at all, saya melihat permasalahan berlaku apabila bila kita, sebagai contoh lah, kita pergi convocation, kita buat satu situasi Bila kita pergi convocation, kita nak ambil gambar kat booth banyak-banyak kan. Kita terpaksa tunggu queue. Sampai dekat kaunter baru nak pilih package. Masa. Jadi kita kadang-kadang mak bapak kita dah lapar semua kan, panas lagi. Jadi saya terdetik, lebih baik kita scan barcode. Dalam barcode tu dah ada package, dah boleh buat pembayaran terus. Lepas tu datang dekat sana, just show dengan fotografer, check sama ada dah buat pembayaran penuh ataupun belum. Just terus masuk dan kita akan dapat email semua by kita punya receipt semua by email dan SMS. Kalau nak check gambar, sebab sekarang ini gambar tu penting untuk social media. Betul, personal social branding media. katanya. Betul lah. Nak check gambar mana yang okey. So ada banyak pilihan kan? Betul. Boleh dibuat tak pakai sistem Boleh? ni? Boleh. Maksudnya flow dia selepas, contoh tadi dia selepas sesi photoshoot. Klien dia akan terima satu email. Thank you for photoshoot with us. Selepas tu dalam masa 2-3 hari, customer dia akan check dekat link, progress gambar dia. Maksudnya pihak editor yang akan email gambar, dia akan check. Customer akan check balik lah. Sudah dah diterima. Maksudnya dia akan pilih, dia akan reply kat sana. Editor akan tahu. Editor akan beritahu dengan part production untuk printing, ini gambar nak print. So settle masalah. Dia memudahkan urusan bisnes kita. Kalau kita lihat, mungkin kalau kita tak amalkan sistem ERP pada masa sekarang ni, mungkin agak sukar. Mungkin ada tak sistematik lah kalau kita panggilkan dari segi tabik urus perniagaan kita sendiri. Baik, anda juga merupakan pengasas Nantis Image. Ya, betul. Jadi nak kongsikan juga kepada penonton ini, kita ni kan, bagaimana dengan produksi anda dalam fasa perlahan endemik ini? Mungkin dapat diceritakan. Alhamdulillah, buat masa selepas pandemik, production bernafas semula. Alhamdulillah. Jadi sebelum pandemik, maksudnya semasa tempoh pandemik, kita terpaksa mengurangkan tim production. Jadi sekarang kita nak kembali berhidup semula Ada event dengan adanya convocation dan sebagainya, ia dapat menghidupkan semula lah produksi lebih lagi dalam produksi gambar ni kan. Sebab kalau kita lihat banyak juga orang kahwin dah habis tempoh pandemik ni. Industri seni dan kreatif ni lebih-lebih lagi, sebab itu Juzek tanya tadi transisi ke endemik. Sebab sekarang ini dia makin satu industri yang demand dia makin banyak. Lepas tu masalahnya apabila demand makin banyak ni adalah kepada produksi yang baru. Dia customer service, dia marketing, dia juga ambil jurugambar. Dia juga semuanya. Macam mana sistem ini boleh membantu ataupun boleh ajak yang produksi baru ni untuk join sistem ni? Sebab saya pun bermula daripada bawah. Jadi saya melihat benda ni
Okey, sebagai contoh, saya jurugambar, saya editor, saya edit, saya printing, saya customer service, saya marketing, semua saya. Contoh, okey, dekat sistem tu kita yang akan assign kita sendiri, kita yang akan approve, kita yang akan semua kita akan buat sendiri melalui sistem. Jadi customer dia tak perlu nak bermesej kita 24 jam, tak perlu nak call kita tengah malam. Kadang-kadang customer, klien Nugi, ada yang nugi. Nah, faham lah, tak faham taknya. ada klien yang akan call tengah malam lah. Jadi kita tak ada privacy kita sendiri. Jadi sekarang adalah masa untuk penjimatan penjimatan orang untuk bekerja sebab baru nak start up kan. Baru nak start up kita terpaksa jimat kos. Tapi demand yang tinggi, production yang kurang. Jadi inilah salah satu cara dia. Ini memang menyahut lah. Orang kata kerajaan Sarawak. Nak transformasi digital kan. Sebab tahun 2030 kita sasarkan untuk perkhidmatan kerajaan Sarawak 100% guna online. Lepas tu 99.9% semua isi rumah ada sambungan internet. Dan bila semua keperluan itu sudah ada, senang untuk kita jalani sistem ini. Okey, boleh terangkan tak? Kita akan mainkan. Betul. Kita akan mainkan satu card wheels di skrin dan Encik Syed akan terangkan macam mana nak pakai sistem mungkin dari mula. Kita boleh mainkan. Okey, mungkin boleh ditunjukkan Encik Syed? Okey, kita dekat mana ni? Okey, ini adalah satu season convocation. Okey, bila customer dah booking. Okey, Kita login. Okey, right. Okey, ini adalah dashboard. So, ini adalah dashboard admin. Okey, dia akan pergi sebagai contoh dia pergi photoshoot info. Bila dia pergi photoshoot info, dekat photoshoot info ada banyak lagi convocation sebagai contoh raya ataupun convo ataupun wedding. So dia akan letak kat sana. Okey, bila pergi kat sana customer booking, kita key in, customer pun akan dapat detail yang sama. Bila dapat detail yang sama, so pihak production, pihak printing, pihak editor, admin semua akan dapat benda yang sama serentak. Maksudnya semua akan tahu bila aktiviti ni, bila job ni, semua dia akan saling semua akan tahu dalam masa serentak lah. Videographer task ini pula. Okey, ini videographer task. Okey, contoh wedding tu dia perlukan khidmat jurugambar video. Dia akan gunakan sistem yang sama juga. So video customer pun akan tahu progress video dia macam mana. So ni convo. So lebih kurang benda yang samalah benda ni. Sebenarnya memudahkan jugalah kepada produksi Encik Syed. Bila saya tengok ni kan teringat macam submission assignment pula. Punya interframe tu kan. Tahu kan? Betul. Okey, balik bercakap yang ini berkaitan dengan produksi gambar. Adakah boleh digunakan untuk bisnes-bisnes yang lain juga? Bidang yang lain pula. Bidang yang lain? Boleh, alhamdulillah saya telah membuat kajian berdasarkan sistem yang kami buat. Kita just ubah je. Sebagai contoh dekat sana kita ada editing, kita ada printing, kita ada deliver. Kita boleh ubah sebagai contoh kalau kita menjual ke proses makanan. Kita boleh letak order, preparing dengan deliver. Maksudnya sekarang kita macam e-hailing lah. Lebih kurang macam e-hailing kan? Maksudnya contohlah, kita beli Foodpanda kan. Foodpanda adalah satu domain yang kita gunakan untuk go through kepada klien. Betul. Sekarang kita tak payah guna Foodpanda, kita direct. Buat direct. Masuk klien terus kepada penjual. Okey. Okey, ada kata saya pelanggan kita nak nampakkan lagi keberkesanan sistem ini. Ada kata saya pelanggan, adakah juga saya perlu punyai akses kepada sistem ini untuk tahu update khidmat yang saya beli daripada penjual? Okey, sekarang ni dah semua nak cakap semua guna jari. Semua orang buat marketing online, TikTok, apa semua kan. Okey, diorang just share link je. Kita buka link, terus ada menu apa semua, kita tekan. Okey, contoh kalau kita nak pick up kat kedai, dia ambil kat kedai. Kalau nak deliver, tekan deliver. So dihantar. So maksudnya dari sisi pelanggan, mereka akan diberi link saja. Mereka tinggal klik saja. Yes. Maksudnya dekat sistem ni kami tak ada mendapatkan mana-mana keuntungan. Dia orang direct. Maksudnya harga takkan naik, benda pelanggan pun takkan
membazir duit untuk just deliver apa semua, tak payah. Sekarang ni yang paling mahal tu masa. Yes. Masa tu paling mahal. Kita tak nak pergi ke kedai, ulang, Yes, alik, betul. bayangkan, okey gambar dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Okey pergi ke kedai lah cek, belum siap, balik lagi. Tu baru sekali. Kalau pergi 2-3 kali dah habiskan nak sampai 8 jam. Tapi kakak sistem ni cek saja dekat link yang diberikan. Okey. Kos yang diperlukan, digunakan masa bangunkan sistem ini? So, alhamdulillah setakat ni saya masih menggunakan kos sendiri, lebih kurang dalam berbelas ribu jugalah untuk saya bangunkan sistem ni sendiri. So, saya dengan tim saya buat sistem ni dari awal tahun 2020. Saya daripada otak saya, idea saya, okey saya nak macam ni. Okey, diorang buat. Kita buat pengubah suaian, kita buat adjust. Last sekali alhamdulillah baru ni yang terkeluar. Alhamdulillah. Jadi bila bercakap pasal sistem ERP ni tadi ni kan, saya nak sentuh jugalah. Kan dalam sistem ERP tu ada letak price, betul? Ada letak harga dan sebagainya. Adakah peniaga ataupun bisnes tu sendiri dapat mengetahui tentang aliran wang tunai dikeluarkan ataupun dia secara keseluruhan? Boleh. Dari segi untung rugi. Yes, betul. Dekat sana dia akan buat calculation terus. Contoh hari ni okey berapa banyak sales. Okey, siapa klien dia? Maksudnya dekat sana data kita dah simpan. Paling penting sekarang adalah database. Betul. So macam mana kita nak ambil contohlah Sarawak ada 1 juta penduduk. Macam mana kita nak ambil data 1 juta penduduk? Daripada cara tu. Sistem tu senang. Yes. Dia accumulate sekali data tu. Betul. Data tu yang penting. Jadi bila kita tahu okey kelompok ni yang banyak gunakan perkhidmatan kita, next service nanti kita sasarkan kelompok tu. So kiranya sistem ERP ni dia memudahkan sebab dia hanya dalam satu bumbung. Dalam satu bumbung ada semua, ada satu kelompok-kelompok dan juga student juga untuk student nak buat kajian juga boleh gunakan sistem ERP ni untuk mengetahui tentang apa yang mereka perlu lakukan. Sebagai contoh macam peniaga juga sebagai pemula ataupun startup, mereka boleh gunakan sistem ERP ni untuk tahu bisnes apa yang mereka nak lakukan, target customer yang mereka nak sasarkan. Itu antara sistem ni banyak memberikan kebaikan jugalah kepada dalam bidang perniagaan ini. Tadi kalau produksi yang baru ni, mereka editor, mereka juru gambar, mereka marketing, mereka customer service, semua masalah tu boleh diselesaikan melalui sistem ERP ini. Okey, akhir sekali mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita kenapa mereka perlu untuk ada sistem ini untuk orang kata masa depan Sarawak kita nak capai status negeri maju menjelang tahun 2030. Dengan adanya sistem ERP ini menunjukkan pemikiran kita juga bercorak maju mungkin ya. So sini saya dengan rasa rendah diri, saya ingin mengajak usahawan-usahawan baru, entrepreneur hebatnya berada dekat Sarawak untuk kita selaraskan. Dalam satu bumbung, dalam satu sistem untuk kita menaikkan taraf ekonomi kita sebagai pejuang kehidupan di Sarawak. Maksudnya orang tak memandang kita dalam perniagaan yang biasa-biasa. Walaupun kita hanya berjual dekat kanopi biru. Tapi kita mempunyai satu sistem yang orang boleh tengok, wow, respect. Betul. Jadi saya harapkan ramai-ramai lagi yang boleh join saya ataupun nak menggunakan sistem ERP ni. Kalau kita tanya kan, setiap seorang usahawan di luar sana yang sekarang ini masih lagi menjalani perniagaan mereka secara konvensional, ramai yang nak ubah kepada digital. Tinggal nak tak nak satu, tinggal yang kedua, diorang tahu tak tahu saja. Mungkin ada mentoring ataupun guidance daripada pihak anda sebelum mereka nak menggunakan sistem ini? So kami untuk sebelum ni alhamdulillah kita baru ada seorang klien daripada Kuala Lumpur, iaitu Pixelmatic Studio. Okey, so kami akan guide dia dalam masa tempoh 3 bulan. Kami guide dia macam mana menggunakan sistem. Maksudnya saya akan buat coaching dengan semua dia punya staff, semua dia punya production, saya akan buat macam mana progress. So alhamdulillah sekarang ni dia menggunakan sistem tu. Alhamdulillah. Okey, penonton, mungkin kita tanya-tanya, kenapa kita nak bawakan topik ini pada pagi ini melalui PCDL 2030? Perkhidmatan Kerajaan Sarawak disasarkan untuk dijalankan secara 100% secara digital. Ini kan pula kan aktiviti keusahawanan golongan usahawan kita menjelang tahun 2030. Kita pun nak mereka bergerak secara digital. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita pengasas 90s Image, Encik Said. Terima kasih banyak-banyak. Selepas ini kita ada seorang lagi tetamu dalam segmennya Inovasi Peniaga Kunafa Manisan Arab Digabari Ramai. Terus kekalkan kesetiaan anda semua.